Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdalillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, segala pujian kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana perantaraan lidah, air mata, air keringat, air darah yang mengalir daripada batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengalir pada batang tubuh para sahabat, para pejuang, para mujahidin, para syuhada dan juga para isteri yang banyak menyokong dan berjuang bersama-sama untuk memastikan Islam, isinya, intinya, perjuangannya, kan, dari sudut cara hidup, cara menuntut ilmu dan semuanya sampai kepada kita, hasil daripada perjuangan mereka. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, yang saya muliakan, yang saya rasa kecil bila berhadapan dengan anda yang benar-benar berada di medan perjuangan. Little Khalif melahirkan khalifah-khalifah kecil, namun daripada didikan tuan-puan sekalian, para ustaz, para ustazah, para guru, muallimah sekalian, anda tidak sedar gelombang yang anda sedang bina, walaupun nampak gelombang ini kecil, bila mereka besok saling bersatu, ia menjadi satu gelombang yang besar untuk menjadi sebahagian daripada mereka yang membawa kemenangan kepada Islam seluruhnya, seluruh dunia. Saya nak berkongsi beberapa perkara. InsyaAllah saya tetap akan mengupas tajuk yang diberikan tanggungjawab. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, Masya Allah, Little Khalif International Sendian Berhad. Kemudian seterusnya kepada pengurusi majlis, Ustaz Ahmad Rizwan Ahmad Baijuri, subhanallah, seorang yang sangat luar biasa semangatnya. Tuan Haji Roslan bin Nordin, subhanallah. Seterusnya Puan Sabariah Faridah binti Jamaluddin selaku Chief Academy Official, CAO Little Khalif. Warga pendidik Little Khalif semua yang bertukar lumuh menjayakan program pada pagi ini. Subhanallah. Rupanya Ustaz Adnin lahir daripada sebuah keluarga yang hebat. Kerana itu perjuangan dakwahnya juga kita boleh lihat memberi kesan dan bekas kepada ummah. Masya Allah, saya berharap satu hari saya boleh kenal keluarga Tuan Haji Roslan, isteri yang senyumnya cukup manis. Ni ada ni, siap print ni, siap print. Kalian jadi idola saya juga, Masya Allah. Si isteri ada lesung pipik. Masya Allah, Alhamdulillah. Little Khalif adalah satu pendidikan, Masya Allah. Saya belum sebut semua yang betul lah menjayakan program pagi ini, Masya Allah. Subhanallah, Little Khalif ini mengikut sedikitlah pengetahuan maklumat yang saya ada bermula pada tahun 2003. Bermaksud kalian dah hampir dalam lebih kurang 18 tahun, diasaskan oleh Puan Sabariah Faridah dan juga suaminya Tuan Haji Roslan Nordin. Dan pada saat ini memiliki lebih kurang 450 cawangan di seluruh Malaysia. Masya Allah. Disokong oleh latihan dan konsultasi aktifnya selama bertahun-tahun mengenai pendidikan awal kanak-kanak. Para pengasas menggunakan tadika baru sebagai platform untuk merancang, mengembang dan menguji program prasekolah baru. Nama sebelumnya adalah Tadika Rama-Rama Bestari, akhirnya ditukar kepada Little Khalif Program. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya akan pergi kepada inti tajuk yang diamanahkan, tuan-puan sekalian. Tadi pengerusi ada sebut berkenaan surah Ghafir ayat 44. Tuan-puan mungkin mengikuti apa yang berlaku kepada saya lebih kurang dalam 1 bulan. Bukan 1 bulan, 1 minggu yang terakhir ini, Masya Allah. Dan itulah antara ayat yang saya ulang, wa ufawwidu amri ilallah. Ya Allah, aku serahkan urusanku ini, ujian ini, masalah ini, aku serahkan apa yang sedang berlaku ini kepadamu, ya Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya engkaulah maha mengetahui keadaan hamba-hambamu. Engkau maha mengetahui niat hambamu. Engkau maha mengetahui apakah yang terlintas pada fikiran hambamu. Subhanallah. Dan saya mengambil masa beberapa hari sebelum memberikan penjelasan. Sehari, 2 hari. Walaupun saya telah menuliskan lebih awal lagi, rangka-rangka dan sebagainya. Namun akhirnya Allah menyingkap satu persatu tabir hikmah. Sebelum saya memberikan penjelasan, banyak lagi pihak yang memberikan penjelasan demi penjelasan. Saya bukan kuat kerana sokongan manusia.
Walaupun nampak ramai orang alim, orang fakih yang turut menyokong. Subhanallah. Kerana saya tidak mahu, kerana manusia saya menjadi kuat. Kerana kekuatan itu hanya semata-mata daripada Allah. Lalu Allah alirkan kepada mereka-mereka yang ada kekuatan untuk bersuara. Itulah hakikat yang saya dapat daripada hasil tarbiyah dan pendidikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, saya tahu kalian sedang berjuang dalam fasa pandemik ini. Semua institusi pendidikan berjuang. Apatah lagi institusi pendidikan di peringkat kanak-kanak. Subhanallah, di peringkat awal kanak-kanak. Begitu payah dan banyak sekali yang tutup. Subhanallah. Dan saya sangat surprise sebenarnya. Anda masih lagi bersemangat tanpa lemah untuk memastikan perjuangan anda ini berada di mainstream tak kalah dengan ujian ini. Masya Allah. Sebab itu saya sebenarnya nak ajak kalian semua, walau di mana pun berada, saya tak pasti di hadapan saya ada berapa orang, sama-sama kita melakukan takbir sebanyak 3 kali. Boleh ya saya sebut takbir, kalian menyambut dengan semangat. Walaupun mungkin tak didengari oleh saya dan orang lain, tapi ucaplah kalimah Allah Maha Besar itu supaya ia berdengung di dalam jiwa kita, kan. Subhanallah. Okey, subhanallah, bismillah. Takbir. Allahu Akbar. Boleh angkat tangan ya. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya nak berkongsi sedikit pengalaman saya. Saya pernah terlibat secara langsung dengan institusi pendidikan. Saya pernah dilantik menjadi beberapa ahli lembaga pengarah lah di beberapa institusi pendidikan yang bermula daripada awal kanak-kanak sampai remaja, sampailah sekolah menengah. Subhanallah. Sehingga saya terheret menghadiri beberapa tempat institusi pendidikan kanak-kanak, maksudnya daripada kanak-kanak, remaja, sampai ke luar negara. Dan ada satu tempat yang saya pergi, tuan-puan yang mati Allah sekalian, yang saya takkan lupa sampai sekarang. Saya dibawa jauh ke Indonesia. Saya tak sebutkanlah tempatnya di mana. Ia turun perjalanan, kemudian nak sampai ke tempat yang dituju ini memakan masa hampir 2 jam perjalanan. Liku-liku, lekuk-lekuk sebab dia sangat pedalaman. Dikatakan di situ ada sebuah institut pendidikan yang sangat hebat, melahirkan anak-anak Indonesia daripada LITER, maksudnya daripada LITER Khalif ni. Pengajannya sangat luar biasa, tuan-puan sekalian. Bila saya sampai di sana, pengasasnya juga adalah seorang wanita. Masya Allah. Yang memiliki PhD, yang memiliki sekian-sekian, dan view dia sangat berbeza. Dan saya sangat surprise bila saya pergi, ada bendera Israel sedang dikibarkan. Saya melihat dalam sekolah tersebut dengan pakaian anak-anaknya yang sangat patuh syariah daripada atas sampai bawah. Anak-anak pelajar-pelajar di situ yang sangat fasih berbahasa Inggeris, yang sangat fasih juga berbahasa Arab, yang bila bercakap boleh menuturkan ayat Al-Quran dengan fasih, yang boleh mengeluarkan hadis Nabi anytime, yang bila kita bertanya menjawab dengan sangat confident, dengan sangat hebat. Lepas tu saya melihat, kenapa boleh ada bendera Israel ni? Subhanallah. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, saya harap cerita ini boleh bagi satu inspirasi ataupun ilmu baru kepada tuan-puan sekalian untuk membuka dimensi pemikiran kita. Yang kalau kita tidak meluaskan langkah kaki kita di bumi Allah ini, mungkin saya sendiri tidak terbuka fikiran saya ada rupanya institusi yang begitu hebat. Sebab itu tak pelik kalau kita lihat di Indonesia, para alim ulama mereka dihormati oleh pemerintah. Kalau alim ulama mereka berkata-kata, pemerintah akan tunduk. Dan bila para ulama mereka berkata-kata, rakyat mereka akan menyambut. Subhanallah. Pemerintah akan tunduk. Subhanallah. Itu menjadi sebagai kepala kepada sistem mereka mengaturkan negara mereka. Allahu Akbar. Tetapi sebaliknya lah berlaku di negara kita. Ni bukan pasal isu sensitif saya nak tegur. Saya nak tegur macam mana mereka boleh melahirkan para ilmuwan yang sangat dihormati. Bila saya bertanya kepada masa tu saya turun, masa tu saya jadi penceramah, dia pun kenal. Dan saya dapat berjumpa dengan pengasas yang sangat sibuk. Sebab pengasas ni dijemput seluruh dunia untuk bagi talk. Seorang wanita.
Seluruh dunia menjemput dia nak. Sebab apa? Rupanya sekolah ini telah diintai oleh banyak pihak. Kerana dia telah berjaya menggegarkan banyak situasi lah. Masya Allah. Walaupun masih lagi anak-anak. Bila saya tanya kenapa ada bendera, lalu dia bercerita, dia kata, Ustazah, dia cerita dalam ruang yang tertutup. Dia kata, saya pernah dijemput oleh satu grup yang mana saya ditutup mata untuk saya sampai ke tempat tersebut. Saya tak tahu mana mereka bawa. Saya ditutup mata saya dibawa dalam keadaan dengan cara baik, dalam perjalanan yang agak lama. Kemudian saya sampai ke satu tempat. Rupanya tempat itu adalah tempat pendidikan anak-anak Yahudi. Tempat pendidikan anak-anak Yahudi. Kemudian saya ditanya beberapa soalan, dan ketika dalam perjalanan tersebut, Ustazah, saya merasakan mungkin saya sedang menghadapi syahid. Saya akan dibunuh, mungkin saya akan diseksa, mungkin saya tak akan bertemu lagi dengan ahli keluarga saya. Mungkin saya tidak akan dikembalikan lagi. Dan dia pun ceritalah ada beberapa fakta yang diceritakan yang sangat rahsia kepada saya. Kemudian dia kata ketika saya berada di dalam kawasan tersebut, saya masuk kepada satu bilik. Yang mana satu bilik itu ada banyak loker. Ada banyak almari lah, almari persediaan anak-anak Yahudi ni. Anak-anak Yahudi ni. Kan? Ini untuk sekolah rendah, bukan sekolah menengah, sekolah rendah. Kemudian saya dibenarkan. Dia kata boleh buka, kamu boleh buka, tengok isi kandungan di dalam tu. Kemudian dia panggil ada beberapa orang pelajar, anak Yahudi ni. Mungkin darjah 1, darjah 2 macam tu. Bila dibuka loker, dalam itu penuh dengan buku-buku ensiklopedia berkenaan dengan dunia. Dan ada peta dunia, ada tentang bab kajian teliti terhadap setiap negara yang bakal mereka sasarkan. Masya Allah. Kemudian, tiba-tiba ada anak kecil, darjah 1, darjah 2 macam tu, bertanya kepada dia, kamu daripada mana? Kamu daripada mana? Lepas tu yang guru ni wanita yang hebat pengasas kepada sekolah ni, dia sebut, dia kata, saya daripada wilayah sekian-sekian. Dan dia kata dia terkejut anak tu boleh cakap secara detail. Okey, kawasan kamu ini ada sumber pertanian yang sangat hebat. Dan di sana ada satu tempat yang nama, dia boleh cerita dari sudut geografi, dari sudut kedudukan, dari sudut punca pendapatan utama. Saya tahu tempat. Dia kata, macam mana kamu boleh tahu detail tentang tempat tinggal saya yang sangat pedalaman? Dia kata, saya satu hari nanti akan menjajah tempat kamu. Satu hari nanti saya akan menguasai ekonomi kamu. Satu hari nanti tanah-tanah yang saya sebutkan itu saya akan kuasai. Subhanallah, tuan-puan sekalian, bagaimana Yahudi melatih anak kecil mereka mengenali semua lekuk-lekuk, kan, kawasan-kawasan utama negara yang mereka nak takluk. Kalau bukan dengan cara kuasa dari sudut penjajahan fizikal, tapi penjajahan mental, ekonomi dan sebagainya. Mereka tahu bagaimana kehidupan kita, cara hidup, cara berfikir, ekonomi kita bergerak dan sebagainya. Dan bila saya tanya saja bahagian-bahagian, mereka boleh jawab. Ini anak kecil, dia kata, Ustazah, anak kecil. Sebab itu bila saya letak bendera Israel, Yahudi dalam ni, bukan saya mengagungkan mereka. Dan saya beri kefahaman kepada anak-anak di sini. Mereka kena kenal Yahudi ni macam mana. Bagaimana anak mereka dididik. Mereka perlu tahu musuh mereka. Kalau mereka tidak kenal sebenar-benarnya musuh mereka, bagaimana mereka boleh menang nak menghadapi musuh. Mereka kena tahu teknik-teknik yang mereka gunakan. Dan memang bukan bendera Yahudi saja. Bendera banyak lagi yang mereka ada, iaitu saya tanam kepada anak-anak, kamu kena tahu, ini adalah musuh-musuh. Negara ini adalah sekutu Israel. Negara-negara ini, kamu kena tahu apa yang mereka buat, apa yang mereka rancang. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Lepas tu bila saya pergi kepada departmen demi satu departmen, dan mungkin satu hari nanti selepas daripada habis ni, saya boleh Little Caliph mungkinlah nak pergi, Ustazah, sekolah apa yang Ustazah masukkan tu, dengan siapa yang boleh berhubung. Dan saya sampai hari ni, dan saya diberikan ketika itu penghormatan untuk menyampaikan ceramah di hadapan para guru mereka yang sangat hebat disiplin, yang sangat hebat dia punya inspirasi, yang sangat hebat pelajar-pelajarnya. Masya Allah. Bayangkan pelajar-pelajar perempuan mereka sangat handal bermain pedang, sangat handal memanah, berkuda, berenang, sangat handal. Pelajar-pelajar puan mereka bila saya pergi sedang belajar silat. Yang seluar mereka buat tu, seluar nampak macam kain tapi seluar. Mereka jaga aurat sungguh-sungguh.
Subhanallah, Allahu Akbar. Dan anak-anak itu semua hafizah. Dan ini sekolah adalah sekolah perempuan sahaja. Sekolah perempuan saja. Jadi mereka kata mereka percaya perempuan jika dididik dengan betul bakal melahirkan ramainya pejuang-pejuang agama Allah. Subhanallah. Sebab itu bila saya sebut tentang bagaimana mu'alim dan mu'alimah tajuk diberikan kepada saya menakluki 2/3 dunia, tuan-puan sekalian, ini satu tajuk yang sangat besar, yang sangat hebat. Sebab itu bila sebut okey kita nak menakluk 2/3 dunia, kita nak menjadi sebahagian daripada apa? Gerombolan yang akan bangkit menjadi tentera Imam Mahdi dan sebagainya, ia bukan hanya pada mulut. Sebab itu saya bila tengok Lita Khalif berkembang sampai jumlah yang begitu banyak, saya percaya pengasasnya dan guru-guru anda ini memang Allah pilih untuk berada di tempatnya, sebab anda bukan melihat pendidikan awal kanak-kanak perkara yang mudah, perkara yang simple, perkara yang ringan. Masya Allah, Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi saya harap sedikit cerita itu memberi kobaran semangat kepada kalian, dan kalian jangan memandang rendah position yang kalian duduk. Jangan sebut saya ngajar sekolah tadika je, saya uruskan budak-budak je. Alah, Lita Khalif tu kan, subhanallah, tak ada apa pun, subhanallah. Tuan-puan sekalian, bila disebutkan pendidik, bila disebutkan sebagai mu'alimah yang menyampaikan ilmu, yang mendidik, yang membentuk akhlak ummah, ia adalah semulia-mulia position dalam masyarakat. Semulia-mulia position pada pandangan Allah. Kalaulah saya kira mungkin penceramah lain yang menyatakan saya ada buku khas, saya ada beli kitab khas kemuliaan para guru. Sampaikan bila kerana buku itu saya baca, saya ulang, saya tetap teguh. Walaupun dihina, walaupun saya bukan penghinaan, bukan sekali dua saya terima. Bukan sedikit pihak-pihak yang nak melunturkan semangat saya. Tetapi kerana saya membangunkan jiwa saya dengan hadis-hadis Nabi, dengan firman Allah berkenaan kelebihan orang yang menyampaikan ilmu. Tuan-puan, hadis sahih yang menceritakan tentang sesungguhnya orang alim, orang yang menyampaikan ilmu itu, kan, apabila dia berjalan menuju ke majlis-majlisnya, majlis ilmu sebagai penuntut ataupun sebagai menyampaikan, maka Masya Allah, seluruh makhluk berdoa untuknya. Bahkan Nabi sebut ikan-ikan di lautan itu turut mendoakannya. Subhanallah, para malaikat memayungi dengan dengan rahmat. Allah Subhanahu Wa Taala dipayungi oleh para malaikat, dan malaikat akan hadir dalam majlisnya. Tuan-puan sekalian, kalau kita beriman dengan hadis Nabi ini, kita walaupun letih, penat, dan mungkin kadang kita rasa tak berbaloi dengan gaji, tuan-puan sekalian, apa yang kalian buat mengajar, mendidik anak-anak ini, walaupun dibayar 10,000, 20,000, kalau 30,000 pun gaji tuan-puan sekalian, masih belum memadai dengan nilai yang kalian beri. Percayalah. Sebab itu, bila kita melihat hanya Allah sahaja yang berhak untuk mengganjari kebaikan para guru, para mu'alimah, barulah kita rasa 2,000 gaji kita, 1,008 gaji kita, 2,000 lebih, 3,000. Subhanallah, kita menerima dengan rasa syukur. Sebab gaji itu adalah hanya sekadar satu bentuk sedikit sahaja kurniaan yang Allah berikan di dunia. Tetapi Allah berikan dalam bentuk yang kita tidak nampak di akhirat. Kan, dari sudut pahalanya, setiap saat itu diganjarkan sebagai pahala kita berjihad. Dan kalau kita mati dalam keadaan kita mendidik anak-anak ini, mudah-mudahan kita dapat syahid. Mana sudah tentunya di akhirat kelak kita akan kata, ya Allah, rupanya apa yang aku lakukan, aku rasa biasa-biasa saja di dunia dahulu, mendidik anak kecil. Rupanya di sisimu sungguh luar biasa. Wa man ya'mal misqala zarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan sebesar biji zarah kebaikan, pasti akan diperlihatkan. Masya Allah, muslimin muslimat, saya ada sediakan nota. Masa saya pun tinggal beberapa minit saja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok nota yang disediakan. Bagaimana mu'alim atau mu'alimah menaluki 2/3 dunia. Nota ni sangat panjang. Sudah tentu tidak mampu dihabiskan. Tidak mampu nak dihabiskan. Masya Allah. Ni kan nampak. Boleh tulisan ni terbalik ke tak? Ya, tinggi lagi, dek. Biar sama tinggi Ustazah. Ustazah tak nak mendongak. Okey. Okey. Subhanallah. Bagaimana mu'alim dan mu'alimah menaluki 2/3 dunia?
Okey, kita overview perbincangan hari ini. Mukadimah sikit, saat Islam pernah melalui 23 dunia, ciri-ciri ibadur Rahman di dalam surah Furqan, menjadikan insan sebagai panduan melalui Al-Quran Sunnah, memahami tema Hari Guru 2021. Okey, keutamaan mengajarkan ilmu, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili, hadis riwayat Muslim. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti mana pahala orang yang mengerjakannya. Masya Allah. Jadi kalian mengajar, mendidik anak-anak itu satu ladang pahala yang tidak akan berhenti. Walaupun anak itu akan lupakan anda sebab anak kecil, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kemungkinan besar dia akan lupa sebab memori pada umur ketika ini kita sendiri pun lupa. Masya Allah. Jadi tetapi Allah tidak pernah lupa. Para malaikat tidak pernah cuai dalam mencatat segala kebaikan yang anda pernah ukir pada anak-anak ni. Dan saya kira kalian semua tahu berkenaan dengan kata-kata yang masyhur, mengukir ataupun mendidik anak kecil, umpama seperti kamu mengukir pada batu. Subhanallah, umpama mengukir pada batu. Jadi kalaulah kita batu kita ukir, kita boleh faham dia akan kekal sangat lama. Dan perbandingan diberikan, kalau kamu mendidik ketika anak itu sudah remaja, kamu seolahnya sedang menulis ataupun mengukir di atas air. Kan air kamu pun tulis, dia akan hilang. Sebab itu kalau kalian lihat, para guru sekalian lihat, akan datang anak-anak murid ada yang berjaya, kan, menjadi cemerlang, menjadi orang-orang yang hebat. Itu ada daripada ukiran kalian yang mana umpama seperti mengukir pada batu. Walaupun mereka tak sebut ini guru saya dan sebagainya, subhanallah, itulah hebatnya kedudukan kalian pada guru sekalian. Okey, kita tengok saat Islam melalui 2/3 dunia. Tak jelas tu. Zaman kegemilangan tamadun Islam, zaman Rasulullah bermula daripada perang Badar, kemenangan besar umat Islam, kemenangan demi kemenangan, zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, kemudian zaman Umayyah, kemudian zaman Abbasiyah, kemudian zaman Turki Utsmaniyah. Okey, saya tak sentuhlah bab sejarah ni. Faktor kegemilangan dunia, tamadun Islam, peranan ilmu dan pendidik, peranan pemerintah, keutamaan ekonomi. Tuan-tuan sekalian, kita tahu Hiroshima Nagasaki. Hiroshima Nagasaki ketika dibom nuklear, kan, dibom atom, berlaku kemusnahan 90% musnah. Semua ekonomi lumpuh lah. Masyarakat mereka sebahagian besar mati. Kemudian kalau yang hidup pun cacat, lumpuh sepenuhnya sebenarnya. Adalah kehidupan, sisa-sisa kehidupan yang tinggal. Tuan-puan sekalian, mereka bila nak bangkit, kan, Hiroshima Nagasaki. Saya sebut apa tadi? Betul lah. Apabila nak bangkit kembali, tuan-puan sekalian, dan kita tahu Jepun sekarang dari segi ekonominya, dari segi kemajuannya, Hiroshima Nagasaki, Allahu Akbar, Hiroshima Nagasaki. Bila mereka nak bangkit, dan kita tahu mereka sebuah negara yang maju sampai kita pernah ada moto pandang ke timur dan sebagainya, kan. Maksudnya pandang ke Jepun lah, kagum sangat dengan disiplin mereka dan sebagainya. Bila mereka lumpuh tu, bukan mereka cari pakar ekonomi dulu, bukan mereka kerajaan mereka, pemimpin mereka mula mengumpulkan di kalangan yang mula nak bangkit kembali, nak bangun kembali ni. Mereka bukan mengumpulkan para pakar saintis ke, para pakar ekonomi ke, bukan. Tapi dikatakan sejarah bermula, kebangkitan mereka semula adalah mereka mengumpulkan para guru, mereka mengumpulkan para pendidik. Dan daripada pendidik inilah mereka mula daripada basic, bagaimana mendidik anak-anak kecil mereka, memahami tentang apa yang berlaku, kan, menanam visi, misi yang baru dan sebagainya, mengajar kembali. Itulah proses pertama. Subhanallah, kerana itu kita tahu Islam bermula dengan perintah Iqra, bacalah, Iqra. Dan kita tahu Al-Quran itu sendiri adalah sebagai satu bahan bacaan. Al-Quran itu asal dasar perkataannya qara'a, iaitu baca. Dan perintah awal Iqra. Dan kita tahu seluruh umat Nabi ada keutamaan ataupun keistimewaan masing-masing. Kalau zaman Nabi Nuh, ketika itu dunia berkenaan dengan siapa yang hebat pertukangan, maka dia boleh menguasai dunia.
Dan akhirnya Allah berikan ilmu pertunggangan yang hebat kepada Nabi Nuh. Kan? Satu kapal yang mana bukan biasa kapal Nabi Nuh dibina, kehebatan teknologi Nabi Nuh membina kapal tidak boleh ditandingi sampai hari ini. Tak boleh. Sebab dalam Al-Quran memang dah cerita. Dah cerita gelombang ataupun ombak ketika zaman Nabi Nuh itu setinggi gunung. Tuan Puan saya, setinggi gunung. Dan ada tak kapal hari ini kalaulah ombak setinggi gunung boleh tempuh. Tapi bayangkan hebatnya kapal Nabi Nuh alaihissalam. Ketika zaman Nabi Daud contohnya, ketika itu ilmu besi. Namun kita ditakdirkan lahir, Alhamdulillah sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa tu zaman tersebut berkenaan dengan ahli sihir. Dan Nabi Musa telah mengalahkan bukan dengan sihir tapi dengan mukjizat. Masya Allah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Semua Nabi ada kekuatan tersendiri. Tetapi kita umat akhir zaman dilahirkan oleh Nabi daripada Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Masya Allah. Kekuatan kita adalah ilmu. Kita boleh bangkit dengan ilmu dan kita boleh runtuh dengan ilmu. Kita boleh mulia dengan ilmu dan kita boleh hina juga dengan ilmu. Kebangkitan Islam pun mesti dengan ilmu. Kerana itu Yahudi setakat ini dikatakan bangsa yang paling bijak. Kerana mereka lah yang banyak mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi. Mereka bukan mereka sekadar mengkaji, mereka buat betul-betul. Kalaulah kita jumpa kajian sekian-sekian, mereka telah mendahului. Sebab itu dikatakan bangsa yang paling kuat membaca. Yang paling menguasai pelbagai ilmu, bidang ilmu adalah bangsa Israel. Maksud bangsa Yahudi ni, Bani Israel ni. Tuan-puan sekalian. Sebab itu saya nak sebutkan kepada para guru, sekarang kan PKP, mungkin work from home dan sebagainya. Kita wajib banyak membaca. Kalau tanya, Ustazah, apa kekuatan Ustazah hadapi saat-saat diuji, dihina, dimaki hamun dan sebagainya. Bukan biasa-biasa ya. Saya dipanggil betina, saya dipanggil gila, saya dipanggil sesat, saya dipanggil perempuan, saya disumpah seranah dengan panggilan anjing, babi, saya macam-macam tuan-puan sekalian berapa dasar seminggu ni. Apa yang saya buat, saya akan capai buku. Saya ada buku, saya akan capai mana-mana buku, saya baca. Ya, Al-Quran itu kita baca. Tetapi buku-buku yang memberikan semangat, saya baca hadis Nabi. Walaupun buku tu kecil, saya baca buku untuk penawar hati. Daripada ilmu ni nur, cahaya. Dan ketika kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan kemurungan, dalam keadaan kita ni, maksudnya ujian bertertimpa, kita rasa dunia ini gelap. Dan yang cahayanya adalah ilmu. Al-ilmu nurun. Subhanallah. Sebab itu, kalaulah para guru, mu'alimah, Little Khalif, benar-benar nak jadi sebahagian yang mengubah 2/3 dunia, kalian mesti orang yang kuat membaca. Kalian mesti orang yang menetapkan disiplin membaca buku. Saya cerita sikit. Ni bukan cerita panjang lah. Apa yang saya buat ketika saya jadi nakibah usrah. Zaman saya belajar dulu. Ya, semangat perjuangan hebat. Dengan jawatan sekian, timbalan, presiden, persatuan pelajar. Saya memang sudah mula lantang, bersuara, bercakap di khalayak ramai daripada zaman saya sekolah menengah, zaman universiti sampai ke Mesir. Saya pernah digelar pengkhianat pemeram dan sebagainya. Apabila saya menegur sesuatu, saya menyampaikan kebenaran, saya tegur. Ya, ini saya dah lalui. Subhanallah tuan-puan sekalian. Tapi disiplin yang saya letak ketika saya jadi nakibah sekalipun, saya kata 1 minggu kamu kena wajib habiskan 1 buku. Dan bila anak-anak usrah tanya, Kak Asma, buku apa? Saya akan tetapkan buku apa. Jadi dalam tempoh usrah seminggu sekali, saya kata okey, minggu ni semua kena wajib habiskan buku ni. Nanti kita akan bedah buku ni bila pertemuan akan datang. Saya mewajibkan diri saya dan juga ahli usrah mesti habiskan buku. Adalah buku, mungkin tengok situasi lah. Kalau buku tu tebal, mungkin habiskan 2 minggu. Saya akan buat catatan, siapa yang tak habis dan sebagainya. Saya jadikan itu satu disiplin. Saya percaya, kalaulah benar-benar kata nak jadi, maksudnya, Alhamdulillah, itu satu cita-cita yang besar. Nak menguasai 23, nak lahirkan Little Khalif, khalifah kecil yang hebat ini. Ia bermula daripada guru-guru yang hebat. Dan saya percaya kalau guru-guru Little Khalif ini banyak membaca, kalian tak akan kalah dengan ujian apa? Penat, konflik di tempat pejabat, konflik sesama guru. Kalian tak akan ada masa nak layan perkara-perkara yang remeh. Kalian tak akan ada masa untuk membuang masa sebab kalian akan rasa nikmatnya ilmu. Faqidu syai' la yu'ti.
Orang yang tidak ada sesuatu tidak boleh memberi. Mungkin kalian fikir, Ustazah nak ajar kanak-kanak je, takkanlah perlu ilmu yang tinggi nak baca buku tu ni. Subhanallah, kalian akan merasai kehebatan, kelebihan bila anda menjadi orang yang berilmu, bagaimana tutur kata anda, bagaimana anda melihat anak kecil ini adalah bakal ulama yang hebat. Kenapa? Anda telah melihat dari sudut ilmu yang anda ada. Walaupun anda tak sampaikan pun ilmu yang tinggi tu tak. Tetapi jiwa anda sudah berubah dan aura atau gelombang jiwa anda yang hebat itu, dia akan sampai kepada anak-anak tu. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Saya mungkin kalian dah buat. Peringkat atasan Little Caliph mewajibkan contohnya pada minggu ini buku apa. Lepas tu disebarkan kepada semua guru. Masya Allah, semua guru dapat. Ataupun, yelah buku-buku yang mampu dibelilah. Kan? Ataupun Little Caliph ambil inisiatif sendiri, wallahualam. Kan? Ataupun beli buku PDF. Okey, semua wajibkan habis buku ini. Ini buku yang wajib dibaca dan tempoh seminggu ataupun 2 minggu. Kemudian dah habis, semua dah bagi maklumat. Okey, dah habis. Saya dan. Lepas tu tukar, tambah lagi buku-buku yang lain. Buku tu pun dipersetujui oleh panel-panel contohnya. Masya Allah. Walaupun kalian tidak membaca buku yang berkaitan langsung dengan pendidikan anak-anak. Buku apa pun. Mungkin buku sejarah sikit. Mungkin ada juga buku berkenaan dengan sains sikit. Mungkin ada buku berkenaan dengan falsafah sikit. Buku berkenaan dengan hadis 40 contohnya. Itu pun lama kita nak habiskan. Saya bukan pilih buku tebal-tebal. Saya perlu buku kecil. Kadang saya pilih buku motivasi. Ambil daripada buku Bondeno. Kan, bangkit ke buku kecil-kecil. Kadang nota buku kecil ni saja. Saya beli buku-buku kecil, saya kata habiskan dalam tempoh 1 minggu. Nanti kita akan ni. Bila berjumpa baru tahu siapa yang baca, siapa yang tak baca. Kalau dia orang kata tak ada masa, saya kata Allah bagi 24 jam masa kita sama. Tetapi kalau kamu kata tak ada masa untuk baca buku ini, maksudnya kamu ada something wrong dengan masa kamu tak berkat. Kalau masa kamu berkat, insya-Allah kamu akan dapat baca buku ni. Subhanallah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, kita tengok sikit lagi. Masa saya laju-laju dah ni. Islam menakluki dunia dengan ilmu. Zaman Umayyah, semasa zaman Khalifah Umar Abdul Aziz dan Khalifah Malik bin Marwan. Proses terjemah buku bahasa asing ke dalam buku Arab giat dijalankan. Macam-macam lah ya. Abbasiyah, Uthmaniyah, tak apa. Nota ni nanti saya boleh berikan lah. Kita boleh share. Keadaan ilmu pada zaman kekemahan tamadun Islam, satu zaman Khalifah, Baitul Hikmah. Ini sejarah. Okey, kita skip ya sejarah. Nanti boleh baca tokoh Islam yang memberi sumbangan kepada dunia, Ibnu Sina, kehebatan Ibnu Sina. Ini pun sejarah lah. Dengan masa yang suntuk ni, saya skip, minta maaf. Guru pertamanya adalah bapanya sendiri, seorang alim, Abdullah Natalia. Okey, apa yang boleh belajar daripada zaman kekemahan Islam untuk membangun satu nama wajiblah dengan ilmu. Bagi memperoleh ilmu, kita mestilah berguru. Guru yang baik, murid berkualiti, masyarakat berilmu. Okey, sifat-sifat ibadur rahman. Sahabat-sahabat yang saya hormati, para guru yang mulia sekalian, sekarang kita buka Al-Quran dan kita nak tadabbur surah Furqan ayat 63 hingga 76. Okey, insya-Allah. Masing-masing boleh buka Al-Quran ya. Carilah Al-Quran yang mana ada terdekat nak tadabbur ni. Kemudian boleh juga, kalau tak ada juga Al-Quran, anda boleh buka telefon yang ada Al-Quran lah, apps ke apa ke. Kita akan tadabbur surah Furqan ayat 63-76. Furqan sendiri adalah salah satu nama Al-Quran, Al-Furqan. Kan, petunjuk yang jelas. Surah Furqan ayat 63 hingga 76. Masya Allah. Okey. Banyak ni ayat ni, kita cubalah ya, 63 hingga 76. Lebih kurang dalam berapa ayat, Syirah? Sembilan. Tak, 6-7. Subhanallah. Okey. Berjalan di atas muka bumi dengan sifat rendah hati. Surah Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang bermaksud, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Subhanallah. Ibadur Rahman adalah satu istilah ataupun satu kumpulan manusia yang digelar sebagai hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu.
Subhanallah. Ar-Rahman, nama Allah, hamba kepada Ar-Rahman adalah mereka yang berjalan di atas bumi itu hauna, iaitu dengan rendah hati, dengan tawadhu', subhanallah. Dengan rendah hati, dengan merasakan bahawasanya dia sedang berjalan di atas muka bumi Allah ini tanpa daya, tanpa upaya melainkan daripada Allah. Dan apabila dia dimuliakan, dia tetap rendah hati. Kerana dia tahu apa yang dilihat mulia pada manusia ini adalah hakikatnya pinjaman daripada Allah, ujian daripada Allah. Jika orang memuji kita ini bijak, maka lalu kita terus menyandarkan kebijaksanaan ini adalah kurniaan Allah, pinjaman sementara daripada Allah yang Hakim, yang Maha Bijaksana. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Kalau Allah nak berikan kita jahil ataupun Allah nak berikan kita hilang ingatan, kun fayakun. Daripada bijak, belajar tinggi, banyak hafal hadis, ada banyak hafal ayat Quran, bijak itu, bijak ini. Kalau Allah nak tarik sekejap saja kebijaksanaan, tiba-tiba kita jadi orang yang hilang akal, tak kenal diri sendiri. Itu boleh berlaku sekelip mata. Allah ya Hakim. Kalau orang memuji kita mulia, maka Allah ya Karim memberikan kita sedikit kemuliaan sampai orang muliakan kita. Kalaulah kita ini dikurniakan keindahan tubuh badan, wajah dan sebagainya, itu kerana Allah ya Badi, yang Maha mencipta keindahan, berikan pinjaman sekejap. Kalau kita ada apa dia? Kita ada harta, Allah ya Razak, Allah ya Ghani, ya Muni. Sebab itu bila ibadur Rahman ini berjalan di atas muka bumi dengan apa? Dengan rendah hati, haunan, dengan rendah hati. Subhanallah, pujian ataupun kejian tidak menghilangkan diri dia, nilai dia sebagai hamba. Kalaulah kita sebagai hamba, lalu kita dikeji, dihina, apakah perasaan kita ketika itu? Dan apa motivasi saya bila saya sangat dihina, dikeji, dikecam dengan perkataan yang sangat buruk? Masa tu saya sebutkan apa? Saya kata, ya Allah, sekiranya mereka benar-benar tahu tentang aib diriku, sudah tentu aku lebih teruk dikeji daripada ini. Saya masih merasakan bahawasanya kejian-kejian itu memang layak untuk saya. Penghinaan itu memang layak untuk saya. Siapalah saya, melainkan saya adalah ibadur Rahman. Dan saya menundukkan diri saya menyebutkan, saya kata, ya Allah, kalaulah benar-benar mereka tahu aibku, ya Allah, maka aku lebih teruk dihina. Dan engkaulah yang maha menutup aib hamba-hambamu, ya Allah. Tetap merasakan rasa syukur, subhanallah. Dan Allahu Akbar, muslimin muslimat sekalian, kalau kita berjalan di atas muka bumi Allah dengan hauna, dengan merendah diri, saat anak murid kita mungkin melawan cakap kita, kita tak rasa itu satu bentuk mencabar. Ataupun kita kata, kamu ni macam ni ya, tak hormat cikgu, tak hormat ni ya. Subhanallah. Saya sebutkan begini, setiap kali saya merasakan bila anak saya kurang hormat saya, tuan-puan sekalian, saya boleh tahu anak-anak ini, anak saya sendiri 7 orang, ada ketikanya contohnya dia kurang menghormati permintaan saya, ataupun arahan saya, ataupun larangan, ataupun teguran, ataupun adalah dengan pelakuannya macam kurang hormat. Saya akan terdetik terlebih dahulu, ya Allah, kerana aku kurang hormat kepadamu, ya Allah. Kerana aku kurang tunduk kepadamu, ya Allah. Kadang-kadang saya muhasabah terus apa? Kalau saya tengok anak kecil ni dia tempit. Yang umur 3 tahun tempit kepada yang kecil lagi. Saya kata, ya Allah, aku ni kadang-kadang tempit juga pada anak. Sebab tu anak ni tempit kepada adik dia. Maksud saya adalah saya jadikan anak saya ni cermin diri saya. Apa yang anak saya buat, dia terus melantun. Saya nampak itu saya. Bila saya kata, ya Allah, anak ni sekian-sekian. Sebab itu kan motivasi yang saya dengar daripada seorang ibu yang hebat. Anak 10 orang ke 11 orang Indonesia. Anak dia semua hafizah. Anak dia, subhanallah, doktor tapi hafal Quran. Dan disebutkan, bila ada je kesilapan anak, mereka berdua akan solat taubat. Ya Allah, jangan disebabkan dosaku. Jangan disebabkan kesilapanku, ya Allah. Maksiatku, apa-apa kesilapanku. Engkau hukum anak-anak kami, ya Allah, menjadi bukan anak yang baik, bukan jadi hamba-Mu yang baik. Jadi saya kira jika para pendidik, para mu'alimah ada belajar menanam perasaan ini, tuan-puan sekalian, menanam perasaan ini, kita akan merendah diri. Kan? Kita bukan membesarkan diri kita, ni saya cikgu, kamu kena hormat cikgu, mulakan cikgu, gini-gini. Adakah benar kita benar-benar mulia sampai kita perlu menagih dimuliakan? Subhanallah. So itu kita akan jumpa kalau guru-guru yang ikhlas, guru-guru yang subhanallah sentiasa mohon pertolongan Allah dalam mendidik anak-anak,
Guru-guru ini juga lidahnya selalu baca Al-Quran, kan, fikirannya jernih, dia akan diberi pertolongan oleh Allah. Dan jika dia dah buat semua itu namun tetap juga pelajar itu kurang hormat, kurang sekian-sekian, maka itu anggaplah sebagai satu ujian Allah untuk menguji keikhlasan kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, kita tengok ayat seterusnya surah Al-Furqan sambungan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, maksudnya menghina, mengherdik mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandungi keselamatan. Mengandungi keselamatan. Masya Allah. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Subhanallah. Malam tadi kan, muslimin-muslimat sekalian, saya sebenarnya kalau berlakulah perkara-perkara yang menyedihkan macam beberapa hari yang lepas, saya elakkan diri daripada scroll FB sebab saya nak jaga emosi saya lah. Saya tak nak saya terlalu menjejaskan kesihatan. Tapi malam tadi adalah selepas selesai buat urusan, sebelah malam saya gatal pergi scroll. Lepas tu saya jumpa satu tulisan tentang saya yang sangat menyedihkan, yang sangat menghinakan, dengan sangka-sangkaan yang sangat buruk dilemparkan. Dan saat itu saya buat apa? Saya menulis satu posting yang sangat panjang, luahan dengan marah, dengan emosi. Saya tulis panjang, saya lepaskan apa yang saya jawab setiap tomahan tu. Okey, tomahan ni saya jawab, tomahan ni saya jawab dengan ayat-ayat penuh emosi. Sebab bila kita tulis dengan emosi, dengan air mata, kita akan ni. Tetapi Allah menyayangi saya. Saat itu ada satu naik notification, ada seorang guru yang saya muliakan, yang saya hormati. Sebenarnya dia sekadar berkongsi, kan, Masya Allah. Kemudian subhanallah, saya terus istighfar sebab saya hampir nak tekan butang post dah, sebab saya tulis panjang, sangat panjang. Sebab saya seorang penulis, sebab tu saya boleh tulis panjang, penjelasan saya panjang dan detail. Iblis tetap terus supaya kita ini diganggu. Sebab tu saya nak bagi tahu kepada kita para pejuang yang jelas dengan moto, visi, misi Little Khalif. Kalau datang apapun ujian, cabaran, mehnah, kita para guru sekalian, kalau kita berhadapan dengan orang jahil, maka sikap kita adalah qalu salama, iaitu kata-kata yang mengandungi keselamatan. Ini sifat ibadur rahman. Kalau kita berhadapan dengan anak kecil, kita tahu anak kecil masih lagi banyak jahil. Banyak lagi perkara yang mereka jahil, mereka yang tidak tahu. Jadi janganlah pula kita berhadapan dengan anak kecil yang menjawab. Anak kecil yang beri respon yang tak sepatutnya. Lalu kita pula, orang yang ada ilmu, berganda daripada anak ini, mengeluarkan perkataan ancaman kepada anak kecil, ugutan, ataupun kita menyebutkan kebaikan kita, mengungkit kebaikan kita sekian-sekian, maka kita tengok prinsip ibadur rahman adalah qalu salama, mengandungi perkataan-perkataan yang memberikan keselamatan, kebaikan. Masya Allah, Allahu Akbar. Okay, kita tengok lagi. Ibadur rahman sikap dia apa? Walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyaman. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Subhanallah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya pernah jumpa seorang CEO yang CEO syarikat juta-juta. Dia punya jualan keuntungan tahun ratus juta. Bukan juta-juta, ratus juta. Lepas tu bila saya tanya apakah rahsia, kan, kejayaan, kecemerlangan, dia kata, Ustazah, saya titik beratkan tentang solat pekerja saya. Pekerja saya misi solat di awal waktu. Kemudian saya buat satu program tasmih bacaan dalam solat dan juga maksud bacaan dalam solat. Saya pastikan staf-staf saya, syarikat besar, berapa tingkat naik lift di tengah bandar Kuala Lumpur, tuan-puan sekalian. Orang hebat ni, memang orang hebat, memang orang ratus juta kot dia punya bersih tahunan, macam mana. Lepas tu dia kata, Ustazah, sebab kebetulan saya ceramah pasal solat masa tu. Dia kata, Ustazah, saya memang memberatkan staf saya ini
bacaan dalam solat mesti faham, mesti ingat. Saya kata kenapa? Kenapa Tuhan wajibkan gitu? Maksudnya dia tasmi' Rabbi fili warhamni itu apa terjemahan? Tahiyat apa terjemahan? Mungkin tadi kali terkelif pun pihak atasan boleh buat silibus tasmi' bacaan dalam solat dengan terjemahan. Saya kira perlu wajib semua guru. Walaupun saya bukan ustazah, saya kerani je. Solat ini bukan untuk para agamawan ya, tetapi kepada Muslim, ibadur rahman. Jadi, kalaulah kita ni kan duduk bercakap dengan Allah dalam solat 5 kali saya, kita tak tahu apa yang kita cakap. Kita jauh sebenarnya, hubungan kita, komunikasi kita dengan Allah sebenarnya tak smooth. Kan? Tak berjalan dengan baik. Jadi, kalaulah benda ini nampak kecil, dia kata ustazah, kesannya apa? Saya percaya orang yang ada hubungan baik dengan Allah, dia akan amanah di tempat kerja. Orang yang hubungan dia efisien dengan Allah, bila dia solat, dia faham bacaan dalam solat, dia akan bekerja dengan efisien. Jadi, bagi saya indikator kejayaan sesuatu pertubuhan ke apa ke usaha, bergantung kepada kualiti solat. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Kan, datang menuju kepada semayang, datang menuju kepada kejayaan. Masya Allah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, bayangkan kehebatan ibadur rahman ini digelarkan sebagai kita boleh lihat, dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Masya Allah, mungkinlah diterkelifkan boleh menetapkan guru-guru sekurang-kurangnya 1 minggu sekali. Wajib untuk qiyamul lail. Kan? Ataupun dibina satu environment apa? Pukul 5 pagi saja di kalangan guru-guru perempuan saling mengejutkan. Terpulang instrumen macam mana. 5 pagi dah bangun contoh. Saya ada kawan yang yelah jutawan hebat lah ni. Jihad ekonomi yang sangat hebat lah dia. Dia kata, saya ustazah pekerja, saya wajibkan bangun pukul 5 pagi. Saya kata, apa ni tuan buat begitu? Ya. Saya boleh tengok kalau muka pekerja saya bangun lepas subuh, saya boleh cam. Muka orang bangun pukul 5 pagi sebelum subuh ni, muka dia segar. Masa kerja dia akan bermotivasi ustazah. Kalau bangun tak tahajud, mula hari tak tahajud, muka tu memang beza, semangatnya berbeza. Saya akan ingatkan selalu, bangun paling lambat pukul 5. Dan ya Allah, dia punya syarikat, ini cerita lain pula ni. Memang dia ada dengan perkhidmatan helikopternya, itunya, anak syarikat lebih daripada 20 anak syarikat lah. Ini Muslim kita, umur bawah 32. Seorang yang sangat berjaya, jutawan puluh juta, ratus juta. Saya kata rupanya prinsip-prinsip asas yang kita pandang remeh ini menjadi kekuatan sebenarnya kebangkitan umat Islam untuk menguasai 2/3 dunia. Dia kata memang ustazah, kalaulah saya tengok muka sembab apa semua, tak lama kerja dengan saya. Saya kata kalau kamu tak boleh bangun pukul 5 pagi, kalau kamu tak boleh bangun awal, dan solat jemaah mesti di masjid. Ini sebelum PKP lah. Solat subuh saya wajibkan staf lelaki mesti di masjid. Saya akan tanya. Dan diorang memang tak boleh nak tipu lah. Dan yang tu yang kekal, yang saya tengok yang jaga solat subuh, berjemaah di masjid, bangun awal, kurang-kurang dapat 2 rakaat tahajud. Memang impak dia luar biasa kepada syarikat. Allahu Akbar. Bagaimana jika staf, ustazah adakah solat tahajud sangat digalakkan untuk anak primary atau tadika? Tuan-puan sekalian, saya sebenarnya kejutkan anak-anak saya walaupun kecil. Bila bangun pukul 5, anak-anak yang darjah 1, kan, darjah yang umur, kadang-kadang yang kecil umur 3 tahun pun jadi bangun. Sebab semua orang bangun kan. Macam pagi tadi dan sebagainya. Bangun juga dia sahur. Kita sahur, dia sahur juga 3 tahun lebih. Lepas tu kita solat, dia solat juga. Umur bawah 7 tahun ke bawah, saya tak paksa. Saya kejutkan anak yang 7 tahun tu. Tapi kalau dia tidur atas sofa apa semua, maka saya tak ada marah, saya tak ada pukul. Tak ada. Masya Allah. Saya tak paksa untuk solat sunat, untuk solat tahajud. Cuma saya pujuk. Saya kata, Sofan, kan kita nak masuk juga sama-sama. Jomlah solat 2 rakaat aja. Sofa Umi, Sofa ngantuk. Tak apalah Sofa ngantuk ini esok ya. Maksudnya bukannya saya paksa pergi ambil wuduk sekarang gini-gini. Sebab saya tak mahu mereka dekat, mereka merasakan solat itu satu benda beban, dan dia rasa dia kena marah sebab solat, jadi dia benci solat. Maksudnya tak suka solat. Kalau pasal solat je Umi marah, Umi ni. Sebab kita tahu, kalian lebih tahu, ajarkanlah kan, ajarkanlah muru auladakum bisalah, ajarkan, didik anak kamu ketika umur 7 tahun. Yang boleh mula kekerasan tegas adalah apabila umur 10 tahun. Tapi kalau kita dah boleh dengan secara
ilmiah dengan cara yang sangat baik, umur 7 tahun dia dah konsisten, itu sangat the best, sangat terbaik. Bukan kita kata 10 tahun baru kita tegas, 10 tahun baru kita tegas, 7 tahun jangan lagi. Subhanallah. Bagi saya, kalau anak kecil daripada umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kan macam kalian sedang didik ini telah dikenakan dengan solat dengan gembira. Ceritakan tentang bila kita solat Allah sayang, bila kita solat Allah bagi kita makan, Allah bagi kita sehat, bila kita solat Allah bagi kita syurga dan sebagainya, sampai dia sangat mencintai solat. Saya kira itu sangatlah bagus kalau kita dapat mula daripada lebih awal. Okey, bertahajud di keheningan malam. Seterusnya, takut dengan azab Jahannam ayat 65 hingga 66. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharaman. Yang bermaksud, dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, jauhkan azab Jahannam daripada kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Jadi bila kita takut tentang azab neraka, kita tahu apakah yang menyebabkan punca-punca masuk neraka, kita lari, kita berusaha selamatkan diri sejauhnya. Takut dengan azab Jahannam ayat seterusnya, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang bermaksud, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Dalam bab kita membelanjakan harta, berinfak, bersedekah, kita sederhana di tengah-tengah. Okey, sikit lagi, walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar ila akhir ayat. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, nescaya dia mendapat pembalasan dosanya. Saya skip, tak sempat nak kupas panjang. Zina ni pun kita ada kan perbahasan dia, zina mata, zina telinga, zina mulut dan sebagainya. Wallazina la yashhaduna zur, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Ini bukan bab mahkamah saja. Kadang-kadang kita ni kan sebab kawan, kita pun mesti backup kawan, kita pun mengeluarkan perkataan-perkataan walaupun kita tahu memang kawan kita bersalah, itu termasuk persaksian palsu. Okey, tidak terpengaruh dengan perbuatan yang tidak bermanfaat. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui sahaja dengan menjaga kehormatan dirinya. Subhanallah tuan-tuan sekalian, ini zaman fitnah, zaman akhir zaman. Hari demi hari semakin buruk, fitnah semakin besar. Bukan kita bayangkan esok berubah laku masyarakat kita ni dan sebagainya. Sehinggalah berlaku benar-benar kebangkitan umat Islam. Sementara tu keburukan demi keburukan berlaku. Antara fitnah terbesar yang kita hadapi adalah fitnah media sosial. Saya menasihatkan diri saya dengan sahabat semua. Kalaulah ada seseorang yang buruk akhlak, kata-katanya, ataupun page-page yang banyak mengadu domba, page-page yang banyak merosakkan emosi kita, akal kita, saya cadangkan unfollow ataupun unseen. Saya biasa buat unseen kalau ada je individu yang semua benda dia nak komen, semua benda dia nak condemn, semua benda nak kritik dengan perkataan, walaupun dia orang yang ada status doktor, walaupun dia dikira orang alim. Tapi saya boleh lihat bila nada percakapan penulisan begitu, dia menarik orang-orang yang sama, yang suka hedik, suka maki, suka hina. Subhanallah. Orang yang berjalan di muka bumi Allah dengan menunduk diri takkan menggunakan perkataan-perkataan semua ini. Saya akan buat unseen sebab saya takut kalau buat unfriend, takut dia kecil hati kenapa saya tak friend dengan dia. Dan saya akan bersihkan wall saya yang positif-positif saja. Jadi sekarang kita tak keluar, kita tak ada melalui orang-orang yang bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah. Kita tak jumpa tepi jalan, tetapi setiap masa kita akan melalui orang-orang ini di alam maya. Apa yang kita buat? Skip. Biarlah kita bersahabat. Kita berkawan dengan semua orang. Tapi bila sahabat, mesti pilih yang baik. Mesti pilih yang kena dengan environment yang kita perlukan. Subhanallah. Okey, sikit lagi. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang tuli dan buta.
Dan orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isi-isi kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Okey. Yang terakhir, antara ayat terakhir, mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam syurga kerana kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Subhanallah, mereka kekal di dalamnya. Syurga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, daripada ayat yang kita tadabbur tadi tu, daripada surah Al-Furqan tadi, kita boleh kesimpulan daripada perkongsian kita, sebab masa saya sudah habis, mohon maaf, kalian ada slot seterusnya. Kita boleh lihat berapa sifat ibadur rahman. Kan, dia menjawab kepada orang jahil dengan perkataan yang sejahtera, yang tidak membalas dengan keburukan. Dia mendermakan hartanya dengan bukan berlebihan, dan juga bukan dengan rasa kedekut. Ambillah di bahagian pertengahan. Kemudian apabila dia melalui golongan-golongan yang membuat perkara yang lara, perkara sia-sia, atalah apatah lagi yang membuat perkara yang maksiat. Ini perkara yang sia-sia saja pun ibadur rahman ini akan tidak mengendahkan. Maksudnya akan melaluinya saja, tak akan berhenti. Subhanallah. Sebab tu bila kita scroll tengok ada cerita-cerita aib manusia, kan, pasal artikel pasal apa, jangan parking. Jangan tekan untuk baca. Jangan tekan simo untuk pergi ke website tu untuk baca. Lepas dah baca tu tengok pula komen. Kan, seronok baca komen orang. Komen saja setengah jam baca. Subhanallah. Bayangkan kalau kita gantikan 1 jam kita duduk layan gosip tu dengan buku, kita dah boleh habis sebenarnya seminggu 1-2 buku kita boleh habis. Tapi masa kita dah habis dengan apa? Kita parking, kita berhenti. Jadi sifat ibadur rahman bukan begitu. Subhanallah. Jadi ada berapa lagi banyak sangat pengajaran yang kita boleh daripada hasil pada tadabbur ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Saya kira saya pun dah lebih 5 minit, saya dah diberi peringatan tak boleh lebih sebab ada program lain, kalian terikat dengan masa. Jadi kesimpulannya, saya mendoakan kepada semua daripada atasan, kalian adalah para pejuang, sampailah ke bawah. Walaupun mungkin ada di kalangan kalian ni posisinya sangat kecil, tapi tolong jangan memandang ia kecil, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu ada orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah, indallah, di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Jadi gunakan apapun posisi bertakwa, maka kitalah yang downgrade position kita. Jadi apapun position kita pada pandangan manusia tak penting di sisi Allah. Allah dah sebut yang paling takwa. Jadi ciri-ciri orang bertakwa ketika dia bekerja, kerja dengan efisien, kerja dengan bersungguh-sungguh, kerja dengan amanah. Dia gunakan segala sumber yang dia ada. Dia buat yang terbaik. Walaupun dia diberi tugas apa? Kamu jaga tandas ya, tugasan kamu mengindahkan tandas. Dia akan buat tandas susah habis baik. Sampai orang masuk tak nak keluar. Sebab apa? Yang dia bentangkan hasil kerja dia, memanglah manusia mungkin akan puji. Tapi yang dia buat adalah untuk mendapat pujian Allah. Dia diberi tugasan untuk indahkan papan. Oh, dia buat macam rumah dia, lebih lagi. Dia punya beria. Orang lain kata, oh berianya kau. Alahai. Tak apalah, tak payah beria. Tak, dia buat tu, kalau saya jenis macam tu, buat apa-apa mesti bersungguh. Walaupun tugasan tu kecil, buat bersungguh-sungguh. Saya fikir, saya buat kalau kerana manusia, mungkin bukan manusia melihat dan memuji. Tapi saya yakin Allah memuji hasil. Sebab apa itu disebut? Sesungguhnya Allah mencintai sesiapa yang melakukan suatu ayat qanu. Mesti bersungguh-sungguh. Subhanallah, kalau orang tanya ustazah, mana lebih utama, keluarga ke kerja? Saya kata, keluarga nombor 1, kerja juga nombor 1. Kenapa ustazah? Bukankah kamu bekerja untuk bawa balik kepada keluarga? Bukankah hasil daripada kamu bekerja itu, rezeki itu jadi berkat, rezeki itu jadi dirahmati oleh Allah, diberkati oleh Allah, dan rezeki itulah yang kamu bawa balik kepada keluarga. Jadi kalau kamu bertembung, kalau kamu menjadikan pekerjaan kamu ini sebagai nombor 2, dan mungkin akan jejaskan keluarga. Sebab apa? Pekerjaan yang kurang amanah, yang kurang kamu buat bukan dengan seikhlas hati dan sebagainya, maka dia akan jejaskan dari segi keberkatan rezeki, dan rezeki itu yang kamu bawa balik. Sebab itu kalau kita rasa kenapa anak bermasalah, tengok balik punca rezeki.
Sebab rezeki itu akan membina tubuh badan kita, darah daging dan sebagainya. Subhanallah, alhamdulillah muslimin-muslimat sekalian, saya kira sekadar itu perkongsian daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak-banyak di atas jemputan yang istimewa daripada anda yang sangat istimewa. Mudah-mudahan satu hari kita dapat bersemuka secara fizikal. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih sekali lagi. Saya sayang semua dan hormat semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Subhanallah. Walillah.